Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini untuk perbincangan kitab Badlul Majhud fi Musyabahatir Rafidah bil Yahud, iaitu kitab yang membicarakan tentang persamaan antara Syiah dengan Yahudi. Seperti yang saya sebut dalam siri-siri sebelum ini, bagi saya kepentingan kitab ini sebab dia memaparkan kepada kita ajaran Syiah dan dikaitkan dengan Yahudi. Seperti yang kita sedia maklumlah, kalau Syah Waliullah Ad-Dihlawi pun dia sebut sebagai satu usul dalam proses kita hendak mengenali ajaran salah. Sebenarnya apa yang disebut dalam Quran itulah asalnya. Kemudian ajaran salah yang kemudian ini yang datang dalam pelbagai nama, sebenarnya dia hasil daripada apa yang disebut dalam Quran. Sama ada Yahudi, musyrik, munafik, mulhid, yang tidak percaya kepada Tuhan. Daripada itulah sebenarnya dikembangkan ajaran salah itu. Jadi bila kita belajar tentang Syiah secara tidak langsung, maknanya kita akan dapat juga maklumat tentang ajaran Yahudi itu. Dan banyak dalam pengajian kita akan datang, sebab insya-Allah untuk malam ni pun saya akan sebut satu contoh tajuk khususlah apa ni yang hendak dimaksudkan dalam kitab ni, iaitu poin pertama, persamaan Syiah dengan Yahudi itu. Cuma sebelum itu, sebagai sedikit sambungan, kerana dalam sesi lepas itu pada 3 hari bulan 6 itu, perbincangan kita menyentuh berkenaan dengan peranan Abdullah bin Sabah itu sebagai salah seorang tokoh Yahudi. Dialah sebenarnya yang menjadi punca terbentuknya Syiah itu sebenarnya. Dan dia ni dianggap sebagai ahli strategis lah, seorang yang sangat hebat. Dan perkara ini disebut sama ada dalam kitab Ahlus Sunnah dan juga kitab Syiah itu. Jadi saya telah sebut beberapa perkara sebelum ini, cuma sebagai sambungan saya nak petik, saya tidak baca semuanya sebab ni kalau nak baca ni agak panjang jugalah. Ni saya petik-petik poin saja. Daripada perbincangan lalu boleh kita buat kesimpulan setakat yang kita bincang sebelum ini, bahawa Abdullah bin Sabah ini satu watak yang benar-benar wujud, bukan watak khayalan seperti mana yang dikatakan oleh Syiah. Sebab Syiah ni dia berusaha bersungguh-sungguh supaya hilang nama Abdullah bin Sabah ni dalam sejarah Syiah ini. Tujuannya apa? Sebab kalau wujud Abdullah bin Sabah, maka akan adalah satu kenyataan yang jelas betapa saling berkaitnya ajaran Syiah itu dengan Yahudi. Jadi kalau dia berjaya matikan watak itu, maka terputuslah dia punya hubungan antara Syiah ni dengan Yahudi. Jadi kita tidak boleh sabitkan bahawa Syiah ni sebenarnya berasal daripada Yahudi. Sebab itulah Syiah ni penting sangat, sama ada Syiah di Malaysia ataupun di mana-mana lah. Penting sangat bagi mereka untuk menafikan kewujudan Abdullah bin Sabah. Jadi sebelum ni telah saya sebut banyak juga bagaimana imam-imam mereka sendiri dalam kitab mereka sendiri telah melaknat Abdullah bin Sabah, telah mengutuk Abdullah bin Sabah. Jadi kalau berlaku laknat dan kutukan itu menunjukkan watak itu bukan khayalan, dia realiti, dia wujud. Baik. Jadi daripada gerakan Abdullah bin Sabah ini sebenarnya ada kejayaannya.
walaupun kejadian itu berlaku di luar daripada Mekah dan Madinah, dan tempat yang paling berjaya adalah di Iraq itu, khususnya di Kufah. Bahkan kalau kita baca tentang sejarah perawi-perawi hadis, mana ulama kalaulah ni saya sebut ni cerita ni selepas daripada zaman Nabi dan 3 khalifah awal itu, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Selepas itu, khususnya di zaman Sayyidina Ali, dan selepas daripada itu, Kufah itu disebut sebagai jantung Syiah. Disebut sebagai jantung Syiah. Sebab tu ulama bila ada perawi daripada Kufah, mereka buat penelitian lebih daripada perawi lain. Kadang-kadang kaji sampai 10 kali kaji, 10 kali fikir. Sebab apa? Dibimbangi. Sebab Syiah ni dia ada satu senjata yang paling hebat, dia disebut sebagai taqiyah. Itu kita bincang dalam tajuk khusus akan datang. Baik. Di sini saya nak baca satu kenyataan daripada seorang tokoh lah. Walaupun ada kritik tentang peribadi dia, Ahmad Amin. Dalam kitab dia sebut, dia kata sebenarnya akidah Syiah terbentuk daripada beberapa agama. Mana akidah Syiah itu dia bukan daripada satu sumber agama. Agama ni maksud agama yang tidak Islam lah. Tidak. Tetapi beberapa agama Yahudi. Beberapa agama. Misalnya Yahudi, Nasrani, dan juga apa ni Zardashtiyah. Zardash ni dia satu firqah agama Majusi. Kalau di sini dia buat, dia kata salah satu firqah agama Farsi, Majusi lah, dinisbah kepada Zardash bin nak baca apa payah ni sebab ni bahasa Farsi. Saya pun tak pandai nak baca Farsi. Zardash bin Yurshad, sebab dia ni bukan bahasa Arab, jadi huruf dia pun bukan huruf hijai lah. Jadi Zardash ni dilahirkan dia panggil apa ni, negara Balkan lah, kalau bahasa sini Balkan. Arab ni panggil Balkan, di Azerbaijan itu. Wilayah apa? Rusia lah. Sekitar tahun 660 sebelum kelahiran Nabi Isa lagi. Ini cerita lama. Ni. Jadi Zardashtiyah ini, agama Zardashtiyah ini sebenarnya dari segi akidah dia, antara akidah besar dia ialah mereka berkeyakinan secara akidah bahawa cahaya dan kegelapan dialah asal kepada kejadian ini. Aslan mutadad, walaupun dia bercanggah tu, kita kata cahaya dengan kegelapan dia bercanggah, tapi itulah asal kejadian alam ini. Kalau kita jelas dalam Quran sebut tu, maknanya kita kata air, waja'alna kulli syai'in hayyin minal ma' tu kan, Allah jadikan daripada air setiap yang hidup. Kemudian kejadian manusia ni asal daripada tanah. Itu kita jelas, maknanya makhluk ni, kalau manusia daripada tanah asalnya. Dan kejadian yang mula-mula diciptakan al-qalam, tu kita tahu. Dan air ni satu unsur penting sehingga disebut daripada dialah Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain itu. Walaupun ada terjemahan secara khusus dari mufassirin, ada yang mengatakan maksud air itu makna sebagai asas untuk kehidupan yang paling utama. Tak apalah yang itu. Tetapi kalau mengikut akidah ni, akidah agama Zardashtiyah ini, dia kata tidak. Ia daripada cahaya dan kegelapan. Dan daripada dua unsur itulah, unsur cerah, terang, dan unsur gelap itulah permulaan kewujudan alam. Disebut gitu. Jadi berlaku gabungan di antara cahaya dan kegelapan. Akhir sekali bila dia sebati, maka terbentuklah rupa dalam bentuk susunan seperti yang kita lihat ini. Kalau bahasa Kelantan dia panggil ngabai peringkat tinggi lah tu. Kalau bahasa Kelantan, pada tak ada dalil pun sebut ni pokok falsafah ni, kadang dia begitu. Kalau kita perhati dia tengok, dia kata ada kemunasabat, maka dia buat satu natijah, satu keputusan begitu ya. Tak ada dalil pun kita nak percaya atas asal pun tak ada. Umat Islam dia tidak letak kepercayaan di atas sangkaan, tidak. Itu prinsip umat Islam.
Umat Islam ni kalau nak jadi satu-satu kepercayaan akidah tu, dia mesti melalui wahyu. Dan wahyu tu jelas lah. Tu. Kalau hadis hasan pun tidak boleh disabitkan untuk akidah. Siapa begitu sekali, baik. Tapi dia ni atas dasar orang panggil, kita sebut sebagai sangkaan, aqawil saja tu. Dan dia sebut di akhir, dia kata sebenarnya Tuhan Al-Bari, Allah lah juga sebenarnya yang menciptakan gelap, cahaya dan gelap, dan itulah menjadi prinsip untuk terciptanya alam ini. Tu. Dan itulah salah satu punca Syiah, punca Rafidah itu, Yahudi, Nasrani dan ajaran Zardashtiyah itu. Baik. Mengikut Ahmad Amin lagi, dia kata sebenarnya tokoh-tokoh tiga agama ni mereka telah bergabung untuk melawan Islam, dan mereka sangat berdendam dan tanam sikap kebencian yang tinggi di kalangan pengikut mereka. Cumanya untuk tutup dia punya niat mereka yang sebenar tu, mereka telah buat satu slogan, dia panggil hubbu ahlil bait, cintakan ahlul bait. Itu asas dia. Ana perhatikan daripada pembacaan ana lah, dia ni dia buat kajian lama tu, lama tu ana fikir dia buat kajian sehingga dia boleh letak satu moto agama dia, hubbu ahlil bait, cintakan ahlul bait. Dan moto ini ataupun slogan utama ini yang menjadi dasar, bahkan itu menjadi akidah tu, sebenarnya bagi mereka, oleh kerana umat Islam ni dia sangat dekat dengan Rasulullah, jadi bila kita bawa cinta kepada ahlul bait keluarga Rasulullah, dia boleh mempengaruhi jiwa umat Islam. Itu sebenarnya maksud dia. Lebih-lebih lagi umat Islam yang tidak terdidik dengan ilmu yang baik. Kita akan bincang juga selepas ni bersama Habib ke sebagainya. Dia ada satu buku khusus pula. Daripada mana pula keluar Habib tu? Dulu ahlul bait. Jadi kalau kita baca sejarawan Islam lah, mereka buat kajian dalam beberapa buku. Habib ni sebenarnya dia timbul kemudian. Kalau kita baca sejarah, dia timbul daripada, dia panggil Ahmad bin Isa tu, cucu Rasulullah yang ke-9. Hak ni berlaku di mana ni? Di Yaman. Dia tubiklah Yaman itu. Nah, daripada situlah sebenarnya Habib itu. Kalau ahlul bait ni daripada Madinah itu. Panjang cerita dia lah. Ana pun sudah study juga bagaimana lahir Habib ini. Tak habis lagi baca beberapa buku. Kita nampak lah bagaimana orang panggil proses perkembangan fahaman dia tu. Asalnya okey, tidak jadi masalah. Bahkan cucu kita kata keturunan Rasulullah ya sebenarnya bawa Islam ke Yaman daripada cucu Rasulullah yang ke-6 itu. Ali Suryadi itu. Tu cucu Rasulullah generasi ke-6. Jadi cucu cicit ciak dia lah. Ahmad bin Isa itu. Dia telah berpindah pergi ke Yaman, dan dia berpindah beberapa tempat di kampung itu, dan dia telah berjaya mengembangkan Islam di situ. Itu peringkat pada waktu itu. Tidak ada lagi ajar-ajar pelik-pelik ni, tak berlaku lagi seperti itu. Sebab tu ramai juga kalangan ulama Ahlussunnah bila dia buat kajian, mana sangat tinggi kemungkinan itu Habib Omar tu memang benar-benar daripada keluarga Rasulullah, dan kita tidak bermasalah dengan perkara itu. Kita tidak bermasalah kalau betul dia cucu Rasulullah tu, itu kita tidak jadi masalah. Sebab kita pegang kepada prinsip seseorang ni nak selamat dunia akhirat bukan melalui keturunan. Sebab itu Nabi SAW sendiri pun tidak sebut bahawa bila kata keluarga dia mesti selamat daripada azab Allah. Tidak ada satu hadis pun. Cuma bila kata keluarga Rasulullah ni satu kemuliaan, itu kita terima. Dan kita hormat seperti mana kita hormat orang lain atas dasar seakidah. Apatah lagi kalau keluarga Rasulullah, itu tidak jadi masalah. Tetapi umat Islam ni prinsip hidup dia adalah sunnah. Itu asas dia. Baik. Jadi penting sangat tu penting sangat tu. Ana pun fikir mungkin kita kena buat juga satu waktu bincang buku tu nipis saja. Sekitar tak sampai 100 muka surat pun. Buku tu sudah diterjemah sudah ditulis dalam bahasa Melayu. Baik. Seterusnya kata Ahmad Amin lagi, dia kata sebenarnya orang yang terpengaruh dengan Syiah ini
sebenarnya mereka berlindung ataupun bergabung dengan setiap kelompok yang bermusuh dengan Islam. Dan kelompok yang berdendam dengan Islam. Walaupun anda pun tidak nak bincang secara itu, sebab tasyayu'h ni dia ada beberapa kategori pula. Tasyayu'h mana orang cenderung kepada Syiah. Cenderung tu dia ada beberapa kategori pula. Kalau cenderung tu tidak sampai ke peringkat menyentuh akidah, cuma dia kagum di segi revolusi sekadar itu sahaja, waktu ulama kita tidak sebutlah sebagai, kita kata sesak, kufur, tidak. Saya jumpa ramai orang-orang yang cenderung kepada Syiah ni dari sudut politik semata-mata. Jadi bila kita sebut tentang akidah, dia pun tak tahu. Bahkan pernah saya jumpa, tak tahulah kukuk dia takiyah, tapi melihat kepada keadaan dia berubah, siapa dia bercerai, dia berkahwin dengan ahli sunnah, lepas tu dia cuba usaha mengikut suami dia supaya anak dia kembali salat 5 waktu, dan perkara itu 10 tahun dalam perhatian kita, perubahan dia tu kita yakinlah dia betul-betul berubah. Dan dia pun sebut, dia kata dia banyak perkara dia tidak tahu, tersembunyi, sebab dia ni graduate lah. Jadi suami dia pun tidak dedah keseluruhan, bimbang juga. Suami dia pun teragak-agak juga nak mempersembahkan Syiah tu secara akidah yang sebenar lah, mengikut yang dia bagi tahu. Sebab itulah tasyayu'h, kata Ahmad Amin ini, bila sampai ke satu tahap berat, secara tidak langsung dia telah bergabung dengan orang yang bermusuh dengan Islam dan orang yang telah berdendam dengan Islam itu. Baik. Jadi sebenarnya tasyayu'h ni satu istilah asalnya, anda nak sebut sedikit lah. Tasyayu'h ini, kenapa lahirnya kalimah tasyayu'h itu? Yang mana terjemah tasyayu'h ni seseorang yang ucapan dia, tindakan dia ada unsur Syiah, Syi'iyat. Kalau saya satu lagi dia panggil Israiliyat. Ini Syi'iyat. Ada unsur Syi'iyat. Mana ada unsur-unsur Syiah. Kenapa ulama kita sebut begitu? Sebab ulama kita ni cermat. Dia kata kalau kamu lihat khususnya perawi lah, yang mana pandangan dia, perbuatan dia cenderung pada Syiah, kamu kena berhati-hati. Sebab Syiah ni dia ada senjata yang paling hebat, dia panggil taqiyah. Jadi kita terus nak kata dia Syiah dengan sebab ada unsur-unsur Syiah sedikit pada dia, ulama kita pun bercermat. Sebab bila kita kata Syiah, seperti kita kata dia kafir. Tidak boleh begitu. Cuma kita kata tasyayu'h. Tapi tasyayu'h ni peringkat mana? Situlah. Kalau tasyayu'h tu maknanya riwayat-riwayat yang dia sebar itu menyentuh seolah cuba nak promosi akidah Syiah, itu tasyayu'h peringkat berat. Biasanya ulama tak akan terima lah riwayat dia kalau siapa tak itu. Dah sudah terbukti. Misalnya Ibnu Ishaq misalnya, setengah orang tak setuju, tak apalah. Misalnya Ibnu Ishaq, banyak. Ada riwayat-riwayat dia khusus ulama kumpul. Cukup banyak. Bahkan riwayatnya banyak. Kalau kita dari segi makna yang menjurus kepada memburukkan sahabat. Cukup banyak. Kalau kita baca, itulah cerita Hamzah, Hindun makan hati Hamzah pun Ibnu Ishaq juga. Padahal dia tidak ada pada waktu itu. Sedangkan ia bunuh Hamzah pun tak pernah sebut cerita tu. Itu perkara-perkara yang perlu kita perhatilah. Tapi siapa tahap itu, sebab tu setengah ulama Imam Malik kata dia Dajjal. Itu contoh saja. Banyak lagi perkara lain. Tapi kalau tasyayu'h sekadar sebut kelebihan Sayyidina Ali, berlebih, mana nampak melampau lah, kita kata puja Sayyidina Ali, ulama kita tidak akan kata sesat lagi tu. Cukup minat pada Sayyidina Ali misalnya. Jadi kita kena faham lah. Tapi kukuk mana pun, perkataan tasyayu'h ni sebagai satu perkataan untuk supaya umat Islam berhati-hati. Contoh kita tengok, contoh lah kalau ada orang politik, setengah politik tu, bila sebut Khomeini, dia puji Khomeini. Tu bagi ulama kita ada unsur tasyayu'h. Sebab kalau dia tahu betul-betul tentang Khomeini, dia tak akan puji Khomeini. Sebab Khomeini teruk sangat kutuk sahabat. Apa yang dia tak kata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu dari segi fiqh dia pun teruk. Kalau dulu Syiah mutaqaddimin dulu, nak muta'ah ni kena 10 tahun ke atas umur. Khomeini kata 5 tahun boleh. Itu satu pembaharuan tu yang dibuat oleh Khomeini. Itu maknanya teruk. Nama kitab tu As-Siratul Mustaqim, nama kitab tu ya.
Sehingga dia sebut boleh mut'ah budak yang bawah pada 5 tahun. Itu perkara berat. Tapi kita ni berhati-hatilah. Kita kata itu tasyayyu', dia tidak syiah lagi. Berhati-hati. Tapi ana kalau sampai tahap tu ana tak buat imam dia kalau solat tu. Kita berhati-hatilah. Itu maksud yang disebut oleh Ahmad Amin ini. Jadi sebenarnya kalangan Syiah ini mereka berpura-pura menampakkan tidak jelas di segi tasyayyu' mereka. Kecenderungan Syiah tu tujuannya adalah sebagai satu strategi untuk mereka menyerapkan fahaman-fahaman nenek moyang mereka yang terdiri daripada Yahudi, Nasrani dan Zardashtiyah itu, dan juga Hindiyah. Mana Hindu, India. Faham apa ni kita kata Hindu lah. Tu. Akan datang kita akan bincang lah, misalnya tanasukhul arwah tu ada Hindu pada. Yahudi. Banyaklah kita bincang kemudian lah. Dan sesiapa yang mahu membebaskan diri mereka daripada, kita kata, dikuasai oleh umat Islam, dan mereka mahu keluar supaya tidak berada di bawah kerajaan Islam, jadi cara yang digunakan oleh para Syiah ini adalah cara tasyayyu', iaitu berpura-pura ahli sunnah, berpura-pura Islam. Padahal ada unsur itu. Sebab tu ulama kita, sebab tu saya fikir istilah ni perlu kita promosikan dalam masyarakat. Dia ni ada unsur tasyayyu'. Saya tak kata dia Syiah, saya kata tasyayyu'. Berhati-hati. Misalnya sekarang ni anda tengok dalam internet yang terbaru ni, mana tokoh-tokoh yang dulu kita ragui tentang mereka sampai ke hari ni masih lagi sebut. Bahkan setengah tu sebut kitab Syiahnya dalam rujukan dia. Bukan main-main jawatan dalam negara tu. Misalnya. Tak apalah kan? Jadi bagi kita yang biasa kitab Syiah ni agak terkejut lah. Baik. Jadi masing-masing mereka ni, tokoh-tokoh ini, mereka telah menjadikan slogan cintakan Ahlul Bait sebagai sitaran, sebagai tirai. Sebagai tirai yang mereka letakkan di hadapan mereka supaya tertutup niat sebenar mereka. Jadi umat Islam pun jadi keliru lah. Maka Yahudi, ajaran Yahudi ini muncul, menjelma dalam perkataan at-tasyayyu'. Sama ada pada kata-kata, misalnya di sini dia sebut ni peringkat awal ni, peringkat awal. Nyatanya unsur Syiah itu bagi orang yang menerima akidah rajah. Kita akan bincangkan apa maksud rajah secara khusus. Ni kata Ahmad Amin dalam kajian dia. Sebab dia ni pakai sejarah juga ni. Misalnya Syiah berkata, dia kata inna nar muharramah ala syi'i illa qalila kama qala al-yahud lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ni cerita hari bangkit ni dulu, sebab tu kita akan bincang khusus akan datang lah. Syiah ni dia terima 2 hari kebangkitan, kita 1 saja, iaitu di hari akhirat. Syiah dia terima 2. Dia panggil kebangkitan kecil, kebangkitan besar. Kebangkitan kecil ni sebelum berlaku kiamat ada berlaku kebangkitan kepada beberapa orang. Misalnya Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat utama. Sahabat-sahabat kecil ni tidak berlaku kebangkitan kecil. Ini sahabat utama yang terlibat dengan politik. Sebab Aisyah ni berperan dengan Sayyidina Ali dalam peperangan Jamal. Sayyidina Abu Bakar merampas hak Sayyidina Ali. Ni kata Syiah ni. Begitu juga Sayyidina Umar. Ini antara tokoh-tokoh utama sahabat yang kira-kira merampas hak khalifah tu. Dan kerana mereka lah, maka jawatan politik utama negara tidak disandang oleh Bani Hashim. Orang-orang ini mereka akan dibangkitkan sebelum kiamat dan mereka akan disalib. Kalau Aisyah disalib, direjam sampai mati. Sayyidina Abu Bakar disalib. Kalau dalam kitab Syekh Khomeini pun tengok tu, direjam kerana dia telah berzina dengan 2 orang sahabat. Ni disebut dalam kitab dia. Kitab mana tu? Biharul Anwar itu. 110 jilid kitab tu. Anda tengok pun terkejut. Dia di Kelantan ni, dia ada satu maktabah Fatimah Az-Zahra. Maktabah Az-Zahra lah, Fatimah Az-Zahra lah. Kalau ni tokoh politik juga, tokoh politik ni memang dia terlibat dengan usrah Syiah lah. Dia buat satu maktabah mana penuh kitab Syiah. Ana pergi tafsir Al-Qummi pada Biharul Anwar, anda tengok tu. Yalah 110 jilid bayar kan. Dalam tu ada sebut
bahawa Aisyah ni selepas Nabi wafat telah berzina dengan sahabat. Kalau sebelum ni dengan Safwan. Selepas tu berzina dengan seorang sahabat lagi. Abu Ubaidah tu. Yang dikatakan jiran Rasulullah dalam syurga itu. Rasulullah sebut. Baik, tak apalah. Jadi Syiah kata sesungguhnya api neraka ni diharamkan kepada Syiah. Kalau masuk dalam neraka pun tak lebih 40 hari. Dalam riwayat ada sini tak sebut, cuma ana sebut berdasar pada riwayat. Tak lebih 40 hari. Sebab tu ulama kata, "Mu tahu kau 40 hari akhirat ni macam mana?" Satu hari dunia pun 1000 tahun akhirat. Kalau 40 hari, dia ingat macam mana? No. Tak apalah. Saya pun semalam baru baca hadis-hadis berkenaan dia. Inilah cerita ni. Kalau Yahudi dulu, dalam Quran sebutkan surah apa? 89 tak silap. Ana pun tak catat di sini. Boleh tengoklah. 89 surah Baqarah. Itulah dia kata, "Lan tamassana an-nar illa ayyaman." Mana kami ni kalau masuk neraka pun beberapa hari saja. Dalam riwayat dia, berkenaan dengan kenyataan Yahudi, dia kata 7 hari. Syiah kata tak lebih 40 hari. Maknanya mereka tidak akan kekal dalam neraka. Begitu. Ini antara persamaan. Dan poin ini dia akan bincang akan datang lah. Cuma sebut secara umum. Ini tokoh besar, Ihsan Ilahi Zahir. Ini tokoh besar daripada Pakistan ni. Ini dia ada ni. Dia ada. Ana pun nanti Ana ambil semula lah. Ana pun rasa simpan dulu. Masa belajar dulu pernah Maulana Asri, dia dah betul MP3. Kita dengarkan kepada pelajar-pelajar Ihsan Ilahi Zahir ni, lama dia keluar masuk Parsi ni kerana nak cari kitab Syiah. Pada waktu bukan zaman internet, dia menyamar. Jadi masuk ambil, bila sudah terhimpun kitab tu dia baca semuanya. Di situlah dia mula menulis, dia mula berceramah tentang Syiah. Syiah pun terkejut. Pada waktu Syiah tak tersebar lagi. Kitab Syiah hanya ada di Parsi pada waktu itu, zaman dia, Ihsan Ilahi Zahir. Dan dalam MP3 tu bunyi tu bom tu, dia dibom ketika dia sedang berceramah tu. Dah mati 9 orang juga bersama dia, berbelah orang juga lah. Dan dia ni mati di Saudi, dan tercapai hasrat dia. Dia sentiasa berdoa supaya dia mati dan dikebumikan di kubur Baqi'. Dan dia ni orang yang kuat mempertahankan sahabat daripada cerca Syiah. Masalahnya dia ni reti Parsi. Dia baca kitab asal. Sebab Khomeini, kalau Syiah ni kalau dalam kitab Parsi, dia tidak bertakiyah. Dia sebut dengan terang Sayyidina Ali itu Tuhan. Jelas. Sebab pernah guru anak baca, dia kata ni kitab asal dia ni. Hak bahasa Arab ni dia sudah ada sikit unsur takiyah. Kalau dalam bahasa Parsi, hak kitab dulu memang jelas. Tak berselindung. Teruklah. Dalam syair mana penyair dia pun tulis antologi syair puji dari segi uluhiyatu Ali, ketuhanan Ali, dan ketuhanan imam mereka. Tu. Jadi Ihsan Ilahi dia boleh. Dan dia ni ahli sastra ni. Tercapai hasrat dia. Dia dikebumikan di kubur Baqi'. Cinta dia kepada para sahabat. Dia sebut dalam kitab dia. Dia kata nama kitab dia ni Asy-Syiah was Sunnah. Ana ada kelima-lima kitab dia. Kadang-kadang dia tulis kitab Syiah ada tu, ana pun tak tahu yang mana. Maulana sebutlah. Dia boleh tulis tanpa dia tengok rujukan. Dia ingat dalam kepala. Kuat juga ingatan dia. Dalam satu penerbangan siap sebuah buku dia tulis. Memang kagum lah. Dia ni tokoh. Sekarang ni selepas dia mati ni timbul seorang nama Profesor Malullah. Malullah ni orang Arab lah. Ana pun tak tahu dia punya asal usul dia daripada mana, tapi buku dia banyak anak aku. Puak terbarunya dia muktamad ke ajaran Syiah tu, dia tulis mausu ensiklopedia tentang Syiah 5 jilid. Anda tengok 5 jilid tu, satu jilid tu 400 muka surat lebih, kira 4 kali mana 2000 muka surat lebih. Mausu'ah Imamiyah. Tu banyak maklumat kita akan dapat lah. Baik, apa kata Ihsan Ilahi Zahir? Dia kata agama, dia sebut tu, dia berterus terang agama Syiah Imam 12 bukan mazhab. Jelas dia sebut agama Syiah Imam 12 sebenarnya diasaskan di atas
asas-asas yang telah diletakkan oleh Yahudi melalui perantaran Abdullah bin Sabah. Dia ni orang Sana'a yang berasal daripada Yaman, dan dia ni popular dengan Ibnu Sauda, jelas disebut. Jadi tak boleh nak nafi lah sebenarnya. Baik, seterusnya ana tidak baca keseluruhannya. Baik, di sini ada beberapa perkara yang perlu kita tahulah. Cumanya anda tidak baca semua. Sebelum ni kita baca, anda boleh buat kesimpulan sebelum anda nak bincang dia punya 4 perkara, 4 poin utama ni. Dan daripada perbincangan lalu sampai ke malam ini, kita ingat ataupun tidak ingat bahawa kewujudan Abdullah bin Sabah dan kenyataan yang menyebutkan bahawa dia adalah sebagai muassis kepada ajaran Syiah, dan dia ni adalah seorang Yahudi ahli strategis. Dia adalah Yahudi. Perkara ni disebut oleh kitab-kitab Syiah sendiri, disebut oleh kitab-kitab ahli sunnah, dan golongan mustasyrikin orientalis yang buat kajian atas Syiah pun mereka sebut perkara yang sama berdasar kepada bukti-bukti yang cukup jelas. Okey, jelas perkara itu. Baik, di sini kesimpulan sebelum kita masuk pada bab khusus persamaan Syiah dengan Yahudi ni. Baik. Jadi kenyataan para ulama, sama ada ulama Syiah, ulama Ahlussunnah dan tokoh-tokoh orientalis, antara bukti yang besar bahawa ajaran Syiah ini sebenarnya berasal daripada Yahudi, dalil dia ni dalil 4 dalil yang besar. Yang pertama, kalau kita perhatikan, disebut sini anna aqaidar rafidah allati infaradu bihi an sairil firaqil islamiyah ka aqidatil wasiyah wal raj'ah wal bada' wat taqiyah. Seterusnya lah, sesungguhnya akidah-akidah Syiah melampau Rafidah. Kalau sekarang ni Rafidah ni yang paling dominannya Imam 12 tu lah, yang menjadi anugerah rasmi Iran itu. Kenapa akidah-akidah yang dianuti oleh mereka daripada dulu sampai sekarang tak sama dengan firqah-firqah Islam ni? Sama ada Mu'tazilah ke Khawarij, lain. Tak sama lah, walaupun Khawarij itu ada persamaan, tetapi hak asas tak sama dengan firqah-firqah Islam. Misalnya, ni contoh, akidah wasiyah tak ada dalam Khawarij. Mu'tazilah pun tak ada. Jabariyah pun tak ada. Jahmiyah pun tak ada. Tak ada. Tu. Wasiyah ni poin pertama yang kita akan bincang lah. Raja'ah, bangkit sebelum kiamat, berlaku kebangkitan kecil. Badak, Tuhan lupa, Tuhan buat keputusan, tiba-tiba yang berlaku tidak seperti yang diketahui oleh Allah. Akidah badak kita akan bincang akhir apa pentingnya akidah badak tu. Dah paling besarnya taqiyah tu. Taqiyah ni menjadi akidah mereka. Bahkan dalam hadis-hadis mereka, la imana liman la taqiyatalah, tidak dikira beriman orang yang tidak berpura-pura di hadapan ahli sunnah. Mana boleh pahala besar menipu tu? Tak ada ajaran lain yang beranggapan begitu. Naik darjat menipu. Kalau kena pahamin ni hadis-hadrat, kalau Kelantan kata tak boleh buat kira sikit rabuk itu, tak boleh pegang putih, Kelantan kata tak. Siapa menipu tu jadi salah satu tangga untuk naik darjat, tak tahulah. Tak apalah, kita dah banyak kita bila siapa bab dia, Imam Syafi'i kata bagaimana tokoh-tokoh ulama di 300 kurun pertama tu. Dan mereka mendakwa bahawa dan mereka mendakwa mereka meletakkan kita kata ajaran-ajaran, bahkan berbentuk akidah bahawa imam mereka ni sampai ke tahap tahu perkara gaib. Mudah ya kalau Imam Khomeini disebutnya kata innal imam maqaman mahmuda la yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursatu. Hadis Khomeini, imam kita ni ada satu kedudukan, dia panggil maqam mahmud. Sedangkan maqam mahmud tu hak nabi yang kita baca dalam doa selepas azan itu, yang mana maqam ini tidak boleh dicapai oleh malaikat yang hampir dengan Allah dan nabi yang diutuskan oleh Allah. Maknanya maqam imam lebih tinggi pada maqam nubuwah. Bagus tu. Kafir tu. Tak perlu bersidar. Kita pun boleh kata dah kafir orang berakidah begitu tu. Tak perlu majlis fatwa dah tu. Itu dia panggil aslu usuliddin. Asal usul agama. Bukan forum usul. Bukan pecah-pecah usul. Asal. Baik. Dari sudut ni lah. Yang mana sebenarnya
akidah-akidah yang kita sebutkan tadi langsung tidak ada asal dasar. Dan orang-orang yang asal Islam kemudian mereka jadi sesat pun tak ada akidah ni. Tidak ada akidah ni. Tidak ada satu nas pun sama ada daripada Al-Quran, daripada sunnah yang menunjukkan kepada akidah wasiat, raj'ah, badak, taqiyah ni. Tak ada. Dan tentang imam-imam mereka sampai darjat, sampai mereka uluhiyah. Sekali kita tengok macam Tuhan. Tak ada tu. Melalui kitab, melalui hadis, hadis tak ada. Bahkan sesungguhnya Al-Quran dan sunnah dan ijma' ulama Islam, mereka menyaksikan betapa palsunya akidah-akidah ini. Dan orang Islam dan agama Islam langsung tidak ada kaitan. Tidak, bara'atul Islam minha. Mana Islam tidak ada kaitan langsung dengan mereka. Akan datang insya-Allah kita akan penjelaskan setiap satu daripada tajuk-tajuk ini, insya-Allah. Baik. Di sini dia sebut banyaklah, cuma ana tidak nak bincang semuanya. Cuma ana nak sebut di sini. Cumanya di sini kita kena fahami prinsip ni, tasawuf agama Syiah. Kena tahu. Syiah ini anda tidak baca, cuma anda buat kesimpulan. Baik, dalam proses nak menyabitkan akidah-akidah ni yang saya sebut beberapa contoh akidah yang besar itu, sebenarnya dengan anda tu ada satu buku khusus tentang akidah ni, bagaimana banyaknya riwayat yang menyebutkan siapa yang mula-mula menimbulkan akidah wasiat. Ibnu Sahabat juga yang mula-mula menimbulkan bahawa berlaku kebangkitan kecil. Ada riwayat sama ada dalam kitab Syiah, jadi juga riwayat daripada tabi'in yang hidup sezaman dengan Abdullah bin Sahabat, dan juga sahabat-sahabat, sebab dia sempat dengan sahabat. Sayyidina Ali nak bakar, dia sempat lari, selamat dia. Tapi ramai juga di kalangan puak dia tu mati dibakar oleh Sayyidina Ali. Akan datang kita akan sebut juga perkara tu, sejarah tu. Baik. Jadi Syiah ni dalam kita terangka nak menyabitkan akidah ni dua perkara, dua keadaan kita boleh lihat bagaimana sifat mereka. Yang pertama sekali, kalau ada dalil, kalau ada dalil lah, dan kalau dalil itu sahih, kalau ada dalil, satu, kalau dalil itu sahih, maka langsung mereka tidak boleh berhujjah. Sebab apa? Sebab tidak ada yang sahih. Kalau ada, dan mereka tidak pernah bukti pun dalam sejarah. Oh berat dia gini, ni asah ni, Syiah ni hadis dia tak perlu sampai kepada Rasulullah. Dia hanya sampai kepada imam dia, cukup dah. Sebab imam dia ni, dia tak ada beza dengan Rasulullah. Bahkan imam lebih tinggi daripada daripada nubuah tu. Sebab tu kalau kita perhatikan hadis Syiah, kalau dalam bab fiqh boleh kata ana berani sebut 80% lah, dia hanya berakhir di Ja'far As-Sadiq itu. Baik, tak apalah. Itu yang pertama keadaan dia. Kalau ada sahih, kalau ada dalil, kalau sahih, tapi adakah? Tidak ada. Sebab tu mereka tidak boleh berujuk. Mereka tidak boleh kata sahih. Bila mereka kata sahih, perkataan riwayat yang sahih itu akan dinilai oleh ulama. Mungkin kita tak pandai nilai, tapi ulama kita akan nilai. Bila ulama nilai, akan ditertawakan dalil mereka itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dan kalau dalil itu kita kata, dalil kita kata dalil kamu ni maudhu'. Misalnya, dalil yang kamu buat ni maudhu'. Bahaya ke Syiah ni dengan ada kitab tu. Dia nak menyabit ke Quran ni telah dipindah oleh sahabat, dia reka hadis sampai 2000 lebih. Bahkan dalam sebuah buku tu kumpulan lebih dalil hadis yang dia reka dalam pelbagai bentuk, sakit kepala kita baca nak faham, untuk menyabitkan bahawa Quran ni telah dipindah. Nama kitab tu Al-Faslul Khitab fi itsbati tahrif kitab Rabbil Arbab, nama kitab tu. Tu ya. Siapa begitu sekali. Jadi kalaulah kita kata dalil ni maudhu', tidak boleh dibuat dalil, kena ingatlah inilah sifat Syiah dalam bab riwayat. Semua maudhu'. Kalau Syiah. Sebab tu ulama kita tak terima. Baik, itu dua perkara. Kalau sahih, tak boleh nak bukti pun sahih. Kalau maudhu', yang kedua keadaan kalau maudhu', itu memang begitulah riwayat-riwayat Syiah.
Kalau dah lebat ni, tak boleh lebih daripada tu. Nak kata sahih tak ada. Kalau maudhu', itu kebiasaan dia. Baik. Bahkan dengan sebab dua keadaan ini, kalau nak cari riwayat yang sahih, nak menyabitkan tajuk-tajuk utama dalam akidah ni, tidak ada satu pun yang sahih. Dan kalau yang maudhu', itu menjadi kebiasaan mereka. Baik, itulah yang popular. Maklumat inilah yang popular di kalangan ulama ahli sunnah. Akhirnya ulama ahli sunnah membuat kesimpulan bahawa Syiah ni akdzabul firaqil muntasabah lil Islam. Ulama kata tidak ada satu ajaran, satu firqah yang mereka dakwa mereka ni Islam yang lebih pendusta daripada ulama Syiah. Sebab apa? Sebab riwayat mereka reka. Mereka cipta, mereka buat dengan sehebat-hebatnya. Bila mereka nak sabitkan sesuatu tajuk akidah ataupun tajuk fiqh, dia akan reka riwayat. Jadi mereka yasa riwayat, buat riwayat palsu ni sudah menjadi dak buhum lah, sudah menjadi tabiat mereka. Sebab tu ulama kata tidak ada. Akan datang banyaklah kita akan sebut pandangan ulama tentang bahawa mereka ni pendusta di kalangan pengikut hawa nafsu. Hak inilah paling pendusta. Sebab itulah ahli ilmu Islam tidak meriwayatkan hadis daripada orang-orang yang ada unsur Syiah ni. Dan mereka memperingatkan orang ramai tentang pendustaan mereka. Baik, di sini anda nak baca satu kenyataan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata ittifaq. Ilmuwan Islam sama ada secara dengan riwayat lah. Mana ittifaq ini kita boleh dapati secara riwayat, ada sanad. Bila kata ittifaq, kenyataan ini ada disebut secara sanad. Bukan main-main. Bahawa Syiah Rafidah ni adalah kelompok paling penipu. Tidak ada yang lebih penipu daripada mereka. Dan kata-kata ini bukan baru, qadim. Mana ulama di zaman Imam Syafi'i. Teruk kalau kita tengok Imam Syafi'i. Akan datang kita akan banyak guna maklumat daripada Sya'bi. Sya'bi ni hidup, dia lahir di Kufah. Dia belajar, dia beroperasi ilmu dia di Kufah, dan dia mati di Kufah. Kufah tu jantung Syiah. Dia bergaul dengan Syiah. Sebab itulah ulama kata kata-kata Sya'bi lah sebenarnya yang paling sahih, yang paling tepat dalam nak membicarakan tentang Syiah. Sebab dia hidup, dia lahir di sana, dia hidup di sana, dia belajar, dia operasi, dia menentang Syiah di sana, dan dia mati pun di Kufah, di negeri yang dikatakan jantung Syiah tu. Asy-Sya'bi. Siapa dia bersyairnya nak sebut tentang Syiah ni, kalau dia nak mempengaruhi ahli bahasa, nak menyatakan Syiah ni rasa, dia guna syair untuk dedahkan Syiah kepada ahli bahasa. Bukan main Sya'bi ni. Baik. Selepas ni anak akan sebutlah nama lengkap dia. Nama dia Amir bin Sulaiman Asy-Sya'bi tu. Dia ni lahir di Kufah, belajar di Kufah. Ke Kufah tu dia Baghdad, pusat ilmu tu. Tapi di situlah berkembang Syiah. Dan paling berjaya gerakan Ibn Sabah. Sebab tu Imam Suyuti kata, kalau muncul riwayat perawi dia ada orang Kufah, kamu kena fikir 10 kali nak terima. Tu kata Suyuti. Tu. Baik, tak apalah. Baik. Dan kerana inilah kata Ibn Taymiyah, maka imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengetahui perbezaan yang jelas dari sudut pendustaan Syiah ni berdasar pada riwayat mereka. Allah hadirat, kalau hadirat baca sendirilah, sahabat-sahabat baca sendiri kitab-kitab dia lah, terkejut kita. Terkejut kalau bab fiqh, bab sek kat lemah. Ini kepala kita. Sehingga ada ulama kata kalau diamalkan Syiah A to Z lah, daripada akidah sampai ke akidah akhlak. Kalau kita bercakap tentang sek, kambing pun tak selamat. Siapa begitu sekali teruknya gambar anda tengok dalam internet, anda tak jumpa dalam internet, dalam feed dialah dalam internet ni. Mana seseorang jimat kambing bulan Ramadan, tak patah pasal. Siapa begitu? Oh gila, tak bercakap gitu. Boleh masuk dalam bab fiqh. Kira lah teruk sungguh ni. Coklat getah, chewing gum ni tak? Coklat getah lah panggil coklat getah. Chewing gum ni tak? Tak patah asalkan dia tidak ada rasa manis, tawar, tak apa.
Baik. Kata Abu Hatim Ar-Razi, ni nukilan daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia kata, ni kata Abu Hatim Ar-Razi. Di sini dia buat beda tadi, saya tak baca lah supaya lebih ringkas. Kata Abu Hatim ni seorang yang sangat terkenal. Dia kata, saya dengar Yunus bin Abdul A'la berkata. Dia kata Ashhab bin Abdul Aziz berkata, Imam Malik guru Imam Syafi'i, sezaman dengan Ibn Ishaq tu lah. Imam Malik bila ada orang tanya tentang Syiah Rafidah mana Syiah yang mengkafirkan sahabat. Ini maksud Rafidah asalnya. Melampau lah. Hak ada tajuk-tajuk akidah tadi hak dianuti oleh mereka. Akhirnya kita akan bincang hak ni dia tidak masuk di sini. Sebab kalau dalam kitab lain dia masuk apa dia? Akidah takfir sahabat. Ni Abdullah bin sahabat juga. Sebab kafirnya apa mudahnya? Kerana merampas jawatan khalifah. Cuma dia tak masuk di sini. Tapi dalam kitab lain sebut. Baik. Jadi kata Imam Malik bila orang tanya dia tentang Rafidah, dia kata kamu jangan bercakap dengan mereka. Kamu jangan meriwayatkan apa-apa hadis daripada fa innahum yukadzibu. Mereka itu merupakan orang yang suka berdusta. Dia berdusta ni siapa perekat dia kalau ana sebut dalam bahasa Kelantan lah. Kalau demen dia segar kalau dia buat reka hadis. Duduk tengah sakit tu kalau reka hadis jadi sehat. Sebab obat untuk ini. Siapa begitu? Teruk tak teruk? Kata Abu Hatim lagi. Ni dia cerita, dia kata Harmalah. Ni kata Abu Hatim, dia kata Harmalah cerita pada kami. Harmalah ni. Siapa dia Harmalah sini dia sebut, ana tidak sebutlah supaya lebih ringkas. Kata Harmalah, dia kata saya dengar Imam Syafi'i berkata. Ni kata Imam Syafi'i. Akan datang kebanyak lagi kita sebut tentang pandangan Imam Syafi'i terhadap Syiah. Kata Imam Syafi'i, saya tak pernah melihat seseorang pun yang sanggup menjadi saksi dusta. Dia sanggup bersaksi. Saya bersaksi. Telinga saya dengar sendiri. Mata saya, dia boleh sebut begitu dalam keadaan dusta. Kalau dalam mahkamah tu dia sanggup jadi saksi bohong. Saya tak pernah jumpa orang yang sedahsyat ini dari segi akhlak nak banding dengan Syiah. Kata Imam Syafi'i. Kata Mu'ammil bin Ihab, dia kata saya dengar Yazid bin Harun berkata, mana-mana ahli bid'ah kita boleh tulis maklumat daripada dia. Ada nilai lah boleh tulis. Selama mana dia tidak menyeru kepada fahaman bid'ah dia lah, kecuali Rafidah tadi. Mana-mana ahli bid'ah pun kalau dia tidak mengajak kepada ajaran bid'ah dia, kita boleh tulis hadis boleh. Tapi Syiah jangan tulis apa-apa pun daripada dia. Tak ada nilai. Sebab dia ni merupakan pendusta tegar dia ni. Siapa begitu sekali. Kata Muhammad bin Sa'id Al-Asbahani, seorang tokoh belaka ni. Dia kata saya dengan Syarik ni, tabi'in besar ni, Syarik ni. Qadi dia ni. Lahir pada tahun 90 Hijrah. Apa kata dia? Dia kata ahli ilmu di zaman dia akan ambil maklumat dari setiap orang yang mereka jumpa. Maklumat hadis kau ambil. Lepas tu kita siasat lah. Betul ke tidak hadis tu. Tapi tulis dulu hadis tu. Setiap orang. Misalnya ada orang kata, saya tahu satu hadis. Kita tulis. Daripada mana-mana sanad dia tulis. Tulis dulu. Lepas tu kita semok. Buat penilaian. Takhrij selepas itu. Tetapi kalau Syiah, mereka langsung tak ambil. Mana tak ada minat pun untuk takhrij hadis daripada Syiah. Tak perlu ambil. Fa innahum yad'un al-hadis wa yattakhidunahu dinan. Mereka akan letak hadis Syiah. Kalau orang-orang yang diketahui dia ni Syiah, ulama kita tak akan tulis. Kata Abu Muawiyah. Dia ni mati pada 113. Sini ada buat ni. Imam Nasai kata dia ni siqah. Ada ramai lagi ulama lain kata begitu. Jadi Abu Muawiyah dia kata saya dengar A'mash sebut begini. Adraktun nas, saya sempat dengan ramai manusia. Saya berjumpa ramai manusia. Tetapi saya dapati golongan Rafidah ni, mereka ini kadzabin. Kadzabin ya, kadzabin ni kalau kita nak terjemah pendusta besar. Kena terjemah begitu. Bukan kadzibun. Kalau kadzibun pendusta. Tapi kalau kadzabin, dajjalin, itu mana pendusta besar. Baik, yang kedua saya ambil sedikit lagi.
Saya cuba ringkaskan, kita nak habis ni sebab untuk sesi akan datang saya akan masuk terus kepada poin asah kitab ni lah. Baik, yang ketiga, kena ingat yang kedua, kenapakah ulama kita kaitkan Syiah dengan Yahudi? Ni antara sebab utama. Sebab pertama tadi, firqah-firqah Islam yang dakwah Islam tak ada ajaran seperti mereka tu. Yang kedua, akidah Syiah ni yang mana mereka sahaja ada akidah ni. Tu. Mana kelompok-kelompok Islam yang lain tidak ada. Banyak sungguh asas-asas ajaran mereka yang mana ada pada mereka saja. Tu. Bila dibuat kajian, rupanya ajaran itu ada dalam kitab-kitab Yahudi. Semua tu kita akan buktikan dalam sesi-sesi akan datang. Jadi bila diteliti akidah-akidah Syiah itu, kita dapati akidah-akidah itu terdapat dalam ajaran Yahudi yang asal. Gitu. InsyaAllah untuk sesi akan datang kita akan bincang khusus kali ini. Yang ketiga, penting tu poin itu. Kenapa tidak ada dalam ajaran lain? Kenapa tidak ada? Tak ada seorang apa ulama kita kaitkan Syiah ni dengan Hindu. Tetapi ajaran Hindu tu ada dalam Syiah. Dan ajaran itu juga ada dalam Yahudi. Yahudi dengan Hindu ni mana lebih awal? Awal Yahudi lagi. Sebenarnya awal Yahudi lagi. Yahudi kan Bani Israel pada awal lagi. Baik, yang ketiga, ulama-ulama sama ada dari kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah secara tasrih, mana secara berterus terang mereka menyebutkan bahawa orang yang mula-mula mengada-ngadakan ataupun membuat, ataupun kita kata membuat, apa kita kata, mula-mula mempromosikan ajaran asas Syiah yang menjadi tajuk utama dalam akidah mereka yang bersifat ghulu itu, khususnya tentang Sayyidina Ali. Kena ingat poin besar ni. Sebab permulaan ghuluun fi salihin yang berlaku dalam Syiah adalah mengangkat Sayyidina Ali melebihi daripada had basyariyah, melebihi daripada had kemanusiaan. Dia tidak angkat lagi Husain, Hasan, imamnya dah. Sayyidina Ali mula-mula sekali. Sebab Sayyidina Ali ni siapa? Kalau di kalangan Bani Hashim, ya Rasulullah tu Bani Hashim juga. Di kalangan Bani Hashim, keluarga Rasulullah, dialah orang yang paling tinggi kedudukan. Selain pada sepupu Rasulullah, dia menantu Rasulullah. Dan dia ni sahabat yang keempat utamanya. Pentinglah. Sebab tiga lagi tidak dikatakan tidak Bani Hashim. Baik. Jadi, yang sebut perkara ini bahawa ghulu yang pertama berlaku tentang Sayyidina Ali adalah keluar daripada lidah Abdullah bin Sabah. Dan berkait dengan Sayyidina Ali lah, maka keluarnya daripada Abdullah bin Sabah tu dua akidah utama. Ni akidah mula-mula, dia panggil akidah wasiat dan rajah. Anak nak sebut sedikit, akan datang kita bincang secara panjang lebar. Dia mula-mula sekali dia nak menyesatkan manusia pada ni modus operandi ni lah biasa digunakan di mana-mana pun. Jadi bila kita nak akad satu tokoh, kita kena jatuh ke tokoh lain. Itulah yang digunakan. Dia angkat Sayyidina Ali sampai ke peringkat ghulu, sehingga dia kata Nabi telah berwasiat bahawa selepas aku wafat, Sayyidina Ali lah pengganti aku. Dan ada hadisnya, ada ayatnya. Jadi orang tanya mana ayat Quran, mana hadis? Dibuang oleh Sayyidina Waqar. Sahabat-sahabat utama buang. Mudah ya. Mudah dia sebut, tapi orang percaya. Dia orang penipu tak kuk kening ni, kau orang percaya. Boleh faham ke tidak? Bahasa Kelantan, dia menipu dalam keadaan muka dia confident lah. Yang pentingnya confident. Kalau bahasa Kelantan, tak kuk kening dia panggil. Menipu. Sehingga orang tengok dia betul. Orang kata betul, tengok pada raut muka dia tu, payah nak jadi penipu gitu tu. Kalau tidak kecil lagi menipu, orang panggil dalam telur lagi menipu tu, dia tak jadi gitu. Ni. Ni. Jadi dia boleh sebut begitu. Itu satu, tu akidah tu. Ana baca banyak riwayat dia. Dia kata sesiapa yang tidak memperakui bahawa wasiat ini ada, kafir orang itu. Teruk dia bui. Itu yang pertama. Dan akidah raja'ah ni makna sesiapa yang tidak memperakui wasiat Nabi bahawa Sayyidina Ali akan jadi pengganti dia. Siapa dia tidak memperakui itu, maka dia akan dibangkit sebelum kiamat dan dia akan direjam, dia akan disalib. Kemudian dalam riwayat dia,
apa dia panggil tu? Sula. Dia guna tombak tu masuk ke bawah, keluar dari mulut. Sula lah kita. Teruk. Tu dalam akidah. Dua tu, tu hak mula-mula sekali. Hak dia buat kan. Jadi hak ni dia doktrin ke perkara tu dalam pemikiran masyarakat. Baik. Sebenarnya perkara ni banyak dah disebut. Ni kitab-kitab utama ni, Al-Qummi. Ni ulama-ulama hebat dia. Al-Kishi, setelah kata Kashi, Naubakhti, Al-Mamaqani. Mereka dalam kitab-kitab utama ni, sehingga ulama kata tak ada kitab ni, tak ada lah Syiah. Tu. Dalam kitab ini penulis kitab ini mengiktiraf bahawa Abdullah bin Sabah lah orang yang mula-mula mengeluarkan akidah wasiat dan berkenaan dengan kenapa halah bila wasiat sana makna Nabi kata ni pengganti aku. Ada surat tu dibakar oleh Sayyidina Umar, macam-macam dah disebut, dan mengatakan wajib melantik Sayyidina Ali sebagai khalifah pengganti Rasulullah, dan dialah yang mula-mula menzahirkan sifat melampau terhadap Sayyidina Ali dan berlepas diri, yakni tidak menyatakan kasih sayang kepada orang yang tidak terima akidah tu. Dia bara'ah ni, orang kita tak bara'ah min mukhalifih, man mukhalifihi. Bara'ah min mukhalifih ni maknanya menyatakan tidak ada kasih sayang terhadap orang yang tidak terima dua akidah ni. Tidak berlepas diri makna tidak menyatakan kasih sayang, maknanya mereka ini telah kufur, sehingga kalau kita menyatakan ada kasih sayang jadi kafir itu. Siapa begitu sekali? Memang teruk sungguh. Baik. Di sini dikemukakan dengan banyaklah sebenarnya. Cuma anda tidak nak sebut semua. Okey, poin yang keempat, yang terakhir kan. Kena ingatlah poin yang keempat ni, kenapa ulama kita dengan yakin kata Syiah ni daripada Yahudi. Poin yang keempatnya, Abdullah bin Sabah sendiri sebut. Dia sendiri sebut. Ada riwayat. Riwayatnya banyaklah. Cuma di sini disebut sebahagian saja. Jadi Abdullah bin Sabah secara tasrih, berterus terang, dia menyebutkan, dia sendiri sebut bahawa dia telah mengambil akidah wasiat daripada kitab Taurat. Dia sendiri sebut. Dalam kitab Syiah pun sebut. Cuma di sini penulis ni dia nakalkan kenyataan ni daripada Baghdadi, seorang ulama bersalah. Baghdadi ambil daripada Sya'bi. Kena ingat Sya'bi, sebab tu saya sebut tadi, bila sebut daripada Sya'bi, ulama kata tak boleh nak takwil. Sya'bi baik, anda nak sebut sikit lah. Lewat kita ni, tak apalah. Siapa dia Sya'bi ni? Tadi anda sebut secara kasih ni, dia buat biodata dia. Sya'bi ni, sehingga Ibnu Taimiyah kata, kalau seseorang itu nak membicarakan tentang Syiah tapi dia tak kenal Sya'bi, sebenarnya tak kenal Syiah tu. Sya'bi ni nama dia Abu Amr ataupun Amir. Abu Amr tu kunyah dia lah, anak dia ada nama Amr. Dia nama Amir bin Syarahil bin Abd bin Dhi Kibar. Dia ni orang Kufah, mana Baghdad lah, Iraq tu, Iraq. Tabi'i mana hidup selepas wafat Rasulullah, sempat dengan ramai sahabat. Dan dia ni kedudukan sangat tinggi, ilmu yang besar pada waktu tu, wafirul ilm, melaut ilmunya dia ni. Kata Zuhri, ni tokoh tabi'in, kata Zuhri ni ulama besar ni. Kata Zuhri, dia kata ulama di zaman tu ada 4 orang ketua ulama, 4 orang. Kira-kira kalau orang sebut kat dia ni sebagai ketua ulama lah, 4 orang. Ibnul Musayyab ataupun Musayyib, itu khilaf pula tu. Ibn Musayyab kalau di Madinah, Sya'bi di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Makhul di Syam. 4 orang ni tokoh zaman tu. Kalau disebut ketua ulama di Madinah, Ibnul Musayyib. Kalau ketua ulama di Kufah, Sya'bi. Kalau ketua ulama di Basrah, Hasan Basri. Kalau ketua ulama di Syam, Makhul. Ni ada semua dalam kitab, kalau kita baca kitab kan. Dia ni disebut oleh ulama bahawa Sya'bi ni dia sempat, semasa dia hidup, dia sempat bertemu dengan 500 orang sahabat. Sya'bi ni dia sempat bertemu dengan 500 orang sahabat. Kata Asma'i,
Dia dilahirkan pada tahun 17 Hijrah di Kufah. Kan Nabi mati 10 Hijrah. Maknanya 7 tahun selepas 7 tahun selepas tu lah dia lahir di Kufah. Dia lahir di Kufah pada tahun 17 Hijrah. Dia mati di sana pada tahun 104. Hanya juga umurnya 104 Hijrah. Tu. Ni tersebut dalam kitab Wafayatul A'yan. Baik, tak apalah. Anda nak sebut, anda ambil sedikit lagi. Kita habiskan ni. Cuma dalam sesi akan datang kita bincang khusus topik yang sebenar dimaksud oleh kitab ni. Baik, kita nak habis. Saya akan habis ke di sini. Baik. Jadi kata Sya'bi ini mengikut nukilan daripada Khatib Baghdadi lah ni. Al-Baghdadi, bila sebut Al-Baghdadi, Khatib Baghdadi, sejarah website ni. Kitab anda baca habis tu, kitab ringkas pada ni lah. Al-Faslul Khitab fi Mawqifil Syiah minal Ashab. Tu kitab tu hampir 200 muka surat, setahun 4 bulan anda baca di setiap minggu. Waktu tu banyak dinukilkan daripada Khatib Baghdadi. Khatib Baghdadi kata, antara kata-kata masyhur dia kata, saya kaji semua hadis-hadis yang menyebutkan sahabat ni jahat, sahabat ni ada akhlak buruk, semua ada perawi Syiah. Macam mana saya nak terima, dia kata. Tu dia sebut gitu. Dia riwayatkan daripada Sya'bi berkenaan apa Sya'bi kata. Sya'bi mengatakan bahawa Ibnu Sauda ini gelaran kepada Abdullah bin Sabah lah. Dia sendiri sebut pada penduduk Kufah. Kena ingatlah. Kufah. Ni. Dia kata annahu wajada fit Taurah anna likulli nabiyyin wasiyah wa anna Aliyan radhiyallahu anhu. Tengok tu. Wasiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annahu khairul awsiya kama anna Muhammadan khairul anbiya. Dalam kitab Al-Farqu bainal firaq. Apa dia? Kata Sya'bi, dia sebut Ibnu Sauda ni sebut kepada ahli Kufah, dia kata sesungguhnya dia dapati dalam kitab Taurat menyebutkan bahawa setiap nabi ni dia ada orang yang dia ada wasiat. Wasiat ni maksudnya sebelum dia mati, kalau kita agak putera mahkota lah, mana dia menaskan selepas dia mati, inilah yang akan menjadi pengganti dia. Dalam kitab Taurat sebut setiap nabi ada wasinya, dia panggil wasinya. Dan sesungguhnya Ali radhiyallahu adalah wasi Muhammad. Ada nas dalam Quran dan ada nas melalui lidah Rasulullah. Dan sesungguhnya Sayyidina Ali ni orang panggil sebaik-baik wasi, sebagaimana Muhammad sebaik-baik nabi. Tu dia sebut dengan terang. Ni asalnya idea ni mari daripada kitab Taurat. Tu. Yang terakhir, poin yang terakhir. Daripada dalil-dalil yang kita kemukakan sebelum ini sampai ke muka surat inilah yang kami telah kemukakan di sini, merupakan nukilan-nukilan daripada sebahagian ulama, sama ada ulama sunnah atau ulama Syiah, dan juga fakta-fakta ini disaksikan benar oleh sebahagian orientalis bahawa inilah akidah Syiah yang dikatakan susupan daripada ajaran agama Yahudi. Mereka sepakat sebenarnya menyabitkan bahawa Abdullah bin Sabah dialah yang merupakan orang panggil muassis, pengasas ajaran Syiah, dan dialah sebenarnya yang telah menyabitkan asal usul ajaran Syiah, iaitu daripada Yahudi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mendedahkan kebenaran ini. Baik, dalam sesi akan datanglah dalam bulan 8 insya-Allah kita akan bincang. Ini saya ada buat nota, saya akan bagi nota lah. Mungkin saya akan hantar lebih awal, mungkin boleh print lah. Ini kita akan bincang dalam bulan 8 ni, tajuk khusus iaitu poin yang pertama, persamaan Syiah dengan Yahudi ni. Poin yang paling utamanya, sebab anda ringkaskan, dia bincang sini banyak. Ni al-wasiyah indal yahud, akidah wasiat di sisi Yahudi dan juga Rafidah. Wasiat ni maksudnya bila seorang, kalau dalam ni mengikut apa ni kitab Yahudi lah, perkara ni tidak benar.
mengikut Yahudi, bila seseorang Nabi tu sebelum dia wafat, maka dia akan tulis surat lah sebagai wasiat, selepas ni pengganti dia. Pelik kita, sebab itulah Khalid Al-Asqalani kata law kana syiah baqaratan la dhabahna. Syiah ni kalau lembu saya akan sembelih dia, tapi dia ni tidak lembu, tapi itulah tarah dia nya. Dalam kitab dia kata Nabi Musa ni dia telah berwasiat kalau dia mati maka Harunlah pengganti dia. Tiba-tiba Harun mati dulu. Kita cerita dia Harun mati dulu, akhir datang kita akan bincang. Jadi bila Harun mati, dia pun ambil anak Harun lah. Dia panggil apa ni, Al-Azarul Kahin nama. Waktu tu dia bahasa Hebrew. Al-Azarul Kahin. Jadi anak kata apa, sakit kepala anak saya, apa mana Al-Azar, rupanya bahasa tu. Tengok dalam kamus, Al-Azarul Kahin ni maknanya qad a'ana Allah, orang yang dapat pertolongan Tuhan. Tu makna dalam bahasa Arab. Tu. Oh, sakit kepala nak baca muka. Itu bahasa dia bahasa Ibrani. Tak apalah. Cuma di sini anak nak sebutnya, hak ni hak mula-mula sekali. Sebab tu dia letak di awal. Akhir kata kita akan bincang ni. Akidah wasiat. Dia ada persamaan antara Yahudi dengan Rafidah. Jadi Syiah bila Nabi Harun mati dulu, jadi hak email dia sebut tu, katanya email dia sebut ni wahyu. Hak tu dia kata badak tu. Allah terlupa. Allah tak ingat Harun ni akan mati dulu. Teruk sungguh. Ni kita akan bincang dalam bulan 8 lah, insya-Allah. Jadi ana berhenti setakat itulah dulu. Ni ana buat nota lama. Dah nota dulu lagi. Tak apalah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.